ke orang yang amat rugi, dan kami selamatkan dia dan sepupunya Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk seluruh isi alam. Ini antara persamaan. Di mana kita lihat Nabi Ibrahim, he was persecuted. Dia dimusuhi, dizalimi oleh Namrud. Lalu Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bakaran api tadi dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya. Kita lihat persamaannya dengan Nabi SAW. Nabi is being oppressed, is being persecuted in Makkah, dizalimi, ditindas, dimusuhi, diperangi. Nabi juga dibawa ke Baitul Maqdis dan pergi Israel. Seolah-olah dia memberikan satu isyarat. Kalau hendak keselamatan, kalau hendak keamanan, inilah tempatnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan, diberikan keamanan dengan disuruh berhijrah ke Baitul Maqdis, maka Nabi juga diberikan isyarat, berhijrahlah ke sana. Kerana di sini tempat di mana kamu akan memperoleh keamanan, di mana kamu akan mendapat kelegaan daripada perancangan-perancangan musuh-musuh kamu. Bukan saja barakah padanya, tapi untuk seluruh isi alam. Seluruh isi alam mendapat keberkatan daripada Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Kita perhatikan perhatian Rasulullah SAW terhadap Baitul Maqdis. Ada beberapa fakta-fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW kepada Shaddad bin Aus, di mana Nabi bersabda, Syam akan dibebaskan dan Baitul Maqdis akan dibebaskan. Di sana kamu dan anak pinak kamu akan menjadi imam jika Allah mengizinkan. Ketika Baitul Maqdis belum lagi berada di tangan umat Islam. Shaddad bin Aus dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahawa dia dan anak pinaknya akan menjadi imam. Dan ternyata apabila Baitul Maqdis diperolehi selepas perang Yarmouk, Shaddad bin Aus dilantik menjadi imam dan beliau dikebumikan di tanah perkuburan Ar-Rahmah di Baitul Maqdis. Kedudukan kuburan ini dalam berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW kepada Auf bin Malik dalam tahun yang ke-9 Hijrah 630 Masih dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sedang berehat dalam kemah dia, lalu dia memanggil Auf bin Malik, Auf, kemari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kiralah 6 perkara dari sekarang sampai kiamat. Pertama, wafatnya aku. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Jadi Nabi sudah membayangkan kepada Auf bin Malik sebahagian daripada batu-batu tanda besar yang akan berlaku kepada umat ini sebelum datangnya kiamat adalah Baitul Maqdis akan dibuka. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memberikan perhatian yang cukup besar terhadap Baitul Maqdis. Bererti Rasulullah SAW membuat perancangan-perancangan walaupun tidak begitu ketara apabila kita membaca sirah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mewakafkan Al-Khalil di Hebron kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, penduduk Baitul Maqdis yang pertama masuk Islam. Ini Baitul Maqdis belum lagi menjadi sebahagian daripada warisan Islam, tapi Rasulullah sudah memberikan wasiat dan mewakafkan tanah kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, Al-Khalil, Hebron. Dan Imam Al-Ghazali betapa seriusnya perkara ini sehingga Imam Al-Ghazali menghukum kafir sesiapa yang memperosak akal wasiat. Dan pandangan seorang ketua hakim British di Palestin ketika Palestin berada di bawah penjajahan British, Thomas Haycraft, ketua hakim British, memperakui tanah wakaf ini. Dia memperakui tanah wakaf ini. Jadi sekarang ni kita perhatikan seluruh bumi Palestin termasuklah Hebron dijarah oleh Israel. Berarti adalah sesuatu yang bertentangan, amat bertentangan dengan apa yang telah diperuntukkan oleh Nabi, kerana dia merupakan tanah wakaf. Bahkan kedutaan Amerika yang dibina di Baitul Maqdis dipindahkan daripada Tel Aviv, dipindahkan ke Baitul Maqdis, dibina di atas tanah wakaf yang ada pemilik. Amerika is not just is a robber lah, maknanya adalah seorang telah melakukan jenayah dengan merampas tanah-tanah wakaf. Bandar Al-Khalil yang diwakaf kepada Tamim Aus Ad-Dari. Bait Jibrin di utara Al-Khalil yang dimusafir Israel, di sinilah Tamim Ad-Dari dikebumikan. Dan kita lihat pula perjanjian Hudaibiyah, kemenangan strategik Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah, kemenangan Rom ke atas Parsi dalam merebut kembali Baitul Maqdis, hubungan antara Rasulullah SAW dan Raja Heraklius, perang Mu'tah, ekspedisi Usamah bin Zaid. Saya mungkin kalau saya nak ulas semua ini akan mengambil masa yang lama. Tapi ini antara petunjuk-petunjuk yang menunjukkan Rasulullah SAW dengan penuh sedar membuat perancangan-perancangan untuk menuju Baitul Maqdis. Yang paling ketara apabila kita melihat kepada